Hari ni bila saya buat beberapa survey rambang, saya tak buat survey formal. Macam semalam saya ada kelas. Saya ada kelas, saya tanya semua anak-anak murid dalam kelas. Tapi ni bukan anak murid budak-budak ni, sebab anak murid di kalangan orang tua lah, orang dewasa semua. Saya tanya berapa tuan bayar cukai. List satu-satu. Yang ni kata zakat, cukai pendapatan, income tax. Ni kata cukai kereta, cukai pintu. Kita list down paling maksimum yang difahami oleh audien tadi ialah sebanyak hanya 5%. Saya ambil gaji orang 4,000. Orang 4,000 berapa dia bayar cukai sebenarnya? Kalau orang 4,000 ni, gaji 4,000, dia duduk di Kuala Damansara, kerja di KL, dalam kehidupan dia sebulan-sebulan ataupun setahun-setahun, berapa dia bayar cukai? Akhirnya kita kira lah satu-satu. Maksimum income tax berapa? Dia punya cukai kereta berapa? Road tax. Dia punya cukai pintu berapa? Campur semua-semua cukai, yang difahami oleh orang kita ialah tak lebih daripada 5% sahaja daripada keseluruhan income dia. Kalau 4,000 pada setahun adalah sekitar 48,000. Kira-kira semalam dah sekitar dalam dalam 2,000 lebih je yang dia orang faham lah. Okey. Jadi makna 5%, apa sangat nak banding dengan pendapatan 48,000 setahun? Jadi orang kita ni bila kata macam tu, tak apalah, okey lah. Maknanya kalau kita tengok isu Occupy Wall Street, dia kata kami bayar cukai yang banyak tapi dia benefit oleh kamu banyak apa? 5%-nya. Itu pun okey lah, sebab untuk kegunaan jalan raya kita, anak kita nak masuk sekolah, bantuan itu, bantuan ini, kerajaan nak bangunkan pengurusan, bayar gaji kerajaan semua. Jadi minda orang kita ni, okey. Tapi yang ramai orang kita tak faham ialah macam mana cukai itu dikutip oleh kerajaan melalui harga barang. Yang tu orang kita tak faham. Contoh saya ambil, saya buat kajian pada tahun 2009. Sekitar 2009 akhir 2008 saya pernah buat kajian. Sebab yang menimbulkan sebab kajian tu ialah sebab orang kata bank Islam ni tak Islam sebab harga dia mahal. Jadi saya pun memang kebetulan penasihat dekat bank, saya panggil orang bagian actuary dan produk. Saya minta dia list down dan buat breakdown, buat satu-satu. Sebenarnya contoh yang kita ambil, kita beli kereta, katakan harga 85,000. Kemudian bila buat installment, harganya dah jadi dalam sekitar 100,000. Sebenarnya kalau kita buat kita breakdown satu-satu, kita pecahkan satu-satu, sebenar-benarnya berapa bank dapat bersih daripada harga kereta tu. Yang kita bayar, katakan contoh beli kereta 80,000, kita macam Toyota Vios. Beli kereta 80,000, kita bayar sebulan sekitar 1,000 sebulan. Kalau kita ambil lah, sebagai contoh saya ambil 1,000 sebulan tu, siapa yang dapat daripada 1,000 sebulan? Adakah bank? Tak. Bila saya buat breakdown satu-satu, bank masa tu sekitar dalam 3% dia punya interest. 3% kalau kita bayar 1,000 sebulan installment, bermakna yang betul-betul bank dapat bersih ialah sebanyak paling tinggi pun kalau 3% interest, mana campurlah dia punya sistem ambil untung sikit-sikit, yang tu mana paling tinggi pun bank dapat untung ialah sebanyak RM40 daripada 1,000 sebulan kita bayar. Itu realiti. Ini bukan satu cerita kosong, ini bukan teori, ini realiti. So bila bank dapat RM40 sebulan, tapi maknanya baki the rest, kita kata lebih kurang yang baki lagi 960, siapa yang dapat? Bila saya buat breakdown satu-satu, ambil harga kereta asal daripada Jepun sampai masuk ke Malaysia yang menjadi elemen kepada 485,000 harga kereta, akhirnya saya dapati ialah daripada harga tersebut sebenarnya 52% adalah disebabkan oleh elemen cukai. Maknanya bila kita bayar 1,000 sebulan installment kereta, sama ada kita sedar atau tidak, kita bayar cukai daripada harga tersebut sahaja. RM520 setiap bulan, itu cukai kita bayar kepada kerajaan. Boleh nampak? So maknanya orang kita tak faham benda ni. Saya pun asalnya tak faham juga. Kalau saya tak buat research tu, saya pun tak faham. Maknanya kalau kita bayar selama 1,000 sebulan, sama ada kita setuju ke, tak setuju ke, sedar ataupun tidak, 520 tu adalah kita bayar cukai kepada kerajaan tiap-tiap bulan. Sebab apa saya kata begitu? Harga kereta asal Vios pada masa itu saya tengok dekat Jepun, kebetulan pun akhir 2009 tu saya pergi ke Jepun. Harga di Jepun sekitar 20,000 je.
Kalau tuan-tuan nak tengok harga kereta, tuan-tuan Google. Cari, antaranya ialah Singapore Export Car. Tuan-tuan Google tu, sebab tu harga tanpa cukai. Ataupun buka eBay, harga Jepun, eBay UK. Cuba tengok harga kereta berapa. Saya kat UK itu, kereta Estima kat kita 100,000 lebih. Kat sana, paling murah saya jumpa ialah 1,800 pound. Benda yang sama. Patutnya UK lagi mahal sebab jauh dengan Jepun. Tapi tak terbalik. Maknanya kalau tak kena cukai tu, kita tak perlu bayar installment, tak perlu buat pinjaman bank untuk beli kereta. Orang UK tak ada orang beli kereta pinjaman bank. Pakai cash je. Macam beli sardin dekat market. Okey, sebab apa kita jadi macam tu? Orang kita tak faham dibayar cukai tu. Itu baru kereta saya ambil. Saya tak ambil lagi hal rumah. Rumah lagi banyak cukai dia. Sebab tu daripada 4,000 gaji orang yang saya kaji tadi, dia punya kos paling tinggi bulanan, the highest expenses yang dia suffer, dia hold, dia bond tiap-tiap bulan, ialah yang dia tanggung tiap-tiap bulan, yang dia pikul tiap-tiap bulan. Yang pertamanya installment rumah, yang kedua installment kereta. Yang menjadikan dia tanggung begitu berat atas belakang dia tiap-tiap bulan sampai gaji dia tak habis. Tak ada simpanan. Yang saya tengok daripada kajian IC hari itu, Bumi Putera 78% tak ada simpanan. Jangan kata tak ada simpanan RM1, ada simpanan setakat RM1,000, RM2,000, tapi dalam konteks ekonomi, itu bukan simpanan, itu hanya reserve untuk keperluan kita je. Contohnya, mak masuk hospital, mak kita tak kerja kerajaan, nak pergi hospital kerajaan, waiting list sampai 3 bulan, kawan tu dah tenat, pasti keluarkan kita punya wang dalam hospital, wang dalam simpanan untuk nak. Itu bukan simpanan orang panggil, itu reserve. Dalam konteks ekonomi itu bukan simpanan. Maknanya 78% kita tak ada simpanan. Apasal? Sebab kita kos tinggi, living expenses, kos hari hidup harian ni tinggi. Kita bayar rumah, bayar kereta, ini habis duit kita bulan-bulanan. Maknanya tuan-tuan, dalam kajian ringkas saya boleh kongsi, daripada 4,000 income tadi, paling-paling itu pun dia boleh simpan dalam 500 bulan, tu paling tinggi. Boleh, tak ada masalah. Orang gaji 4,000 nak simpan banyak, boleh. Tapi pakai kereta kancil hot tahun 1985, boleh. Kemudian rumah pula pergi duduk jauh-jauh dekat Bukit Beruntung, beli kat Bukit Beruntung walaupun kerja KL, boleh. Tapi orang kata tak normal. Kita nak hidup biar selesa, itu pun diajar oleh Islam. Nabi kata macam mana? Allahumma wasi'li fi dari, ya Allah ya Tuhanku, perluaskan rumahku. Mana rumah luah ni sunnah. Mana boleh, tapi kita tak apa nak ikut sunnah lah. Tapi bukan kita tak nak ikut, memang tak boleh ikut. Sebab apa? Sistem kita yang tak benarkan kita ikut sunnah, menyebabkan kita tak boleh nak beli rumah yang besar. Okey. Apa sebab? Kalau tuan-tuan kaji lebih dalam, cukai. Sebab tu daripada 4,000 kita punya income, kita punya belanja paling-paling boleh jimat pun ialah sebanyak 3,500 bulan. Dan daripada 3,500 bulan, kalau kita kaji lebih dalam, cukainya lebih kurang separuh.